Salam sejahtera, selamat pagi anda bersama saya Naila Huda di Niaga Awani pagi ini dan kita mulakan dengan laporan pertama. Semalam bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Butterworth atas tuduhan menerima suapan berjumlah 3.3 juta ringgit bagi projek pembinaan jalan-jalan utama dan terowong di Pulau Pinang. Hari ini Setiausaha Agong DAP itu juga bakal dihadapkan ke mahkamah yang sama bagi kes yang berlainan dan akan dituduh mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Bagi memahami mengenai kes-kes pendakwaan yang dihadapi Guan Eng sejak minggu lalu, kita bersama dengan wartawan Afizi Azaman untuk perincian kes-kes sebelum ini. Teruskan Afizi dengan laporan. Okey, baiklah Naila. Mengenai kes pendakwaan yang melibatkan bekas Menteri Kewangan ini, sebenarnya ia telah pun bermula daripada minggu lepas yang mana perteruhannya adalah melibatkan pada hari Jumaat, hari Isnin dan juga hari Selasa hari ini. Dua daripada kes itu melibatkan kes terowong dasar laut Pulau Pinang yang melibatkan jumlah keseluruhan 6.3 bilion ringgit dan kes hari ini perteruhan yang akan dihadapkan kepada beliau Setiausaha Agong DAP ini adalah masih lagi belum kita ketahui kerana Badan Pencegahan Rasuah SPRM masih lagi belum memberitahu ataupun memberikan secara terperinci berkaitan pertuduhan untuk yang ketiga kalinya kepada bekas Menteri Kewangan dan juga Ketua Menteri Pulau Pinang ini. Dan walau bagaimanapun, untuk kes terowong dasar laut, dua pertuduhan telah pun dibacakan pada Jumaat dan juga hari Isnin yang lepas malam. Dan kedua-dua pertuduhan ini masih YB Lim Guan Eng mengaku tidak bersalah untuk kedua-duanya. Yang mana kalau kita lihat pada Jumaat lepas, kes pertuduhan adalah melibatkan YB Lim Guan Eng didakwa kerana meminta rasuah ataupun suapan 10% daripada hasil nilai projek kes terowong dasar laut itu. Dan untuk yang kedua kes terowong dasar laut itu, ia melibatkan nilai suapan berjumlah 3.3 juta ringgit yang didakwa oleh Mahkamah terhadap YB Lim Guan Eng. Dan untuk pertuduhan ketiga, kita masih lagi menantikan kertas pertuduhan yang akan dikeluarkan oleh Mahkamah Seksyen Pulau Pinang di Butterworth untuk melihat kepada apakah pertuduhan yang akan dilaksanakan, yang akan dikenakan kepada beliau. Tapi cakap-cakap mengenai pertuduhan tersebut adalah berkaitan dengan kes penjualan nilai hartanah yang di bawah pasaran, nilai hartanah yang dijual di bawah harga pasaran, yang berkaitan dengan sebuah banglo di Pulau Pinang yang juga melibatkan seorang individu yang lain. Dan untuk kita melihat kepada perkembangan kes pertuduhan yang akan didakwa kepada bekas Menteri Kewangan ini, telah pun bersedia bersama kami di Mahkamah di Pulau Pinang Butterworth itu adalah wartawan Astro Awani Wakil Pulau Pinang Abdul Hadi Awang yang telah pun berada di sana. Abdul Hadi, kalau kita lihat sebentar tadi pada pukul 8 YB Lim Guan Eng masih lagi belum tiba di perkarangan tersebut. Dan hari ini difahamkan bukan sahaja YB Lim Guan Eng itu sendiri akan turut didakwa di mahkamah, tetapi juga akan diikuti oleh isterinya iaitu Betty Chew yang juga akan dituduh di mahkamah berdasarkan satu kes yang melibatkan Akta Pengubahan Wang Haram Amla tahun 2001 yang mana difahamkan siasatan dilakukan berkaitan dengan syarikat Excel Property Management dan juga konsultasi Sdn Bhd. Dan kalau kita lihat pada hari Jumaat lepas pun isteri YB Lim Guan Eng juga telah pun ditahan tetapi dibebaskan, tidak menghadapi situasi yang sama dengan YB Lim Guan Eng yang ditahan dan juga bermalam semalaman di lokap SPRM itu sendiri. Jadi sekarang ini adakah kedua-dua belah pihak telah pun tiba di perkarangan mahkamah untuk menghadapi kes pertuduhan tersebut? Abdul Hadi, boleh ceritakan? Okey, terima kasih Afizi di Bukit Kewangan. Dan seperti dimaklumkan, hari ini bukan saja YB Lim Guan Eng, malah ada isterinya turut akan didakwa hari ini di Mahkamah Seksyen Butterworth ini. Selain difahamkan seorang lagi ahli perniagaan Pang Li pun juga turut akan didakwa. Dan sekitar jam 8.50 tadi, isteri kepada Lim Guan Eng, Betty Chew, telah tiba di kawasan perkarangan mahkamah. Keretanya terus membawa masuk ke dalam lobi mahkamah. Kemudian 3 minit kemudian, sekitar 8.53 pagi, bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng tiba di perkarangan Mahkamah Butterworth, turun dari kereta untuk mengucapkan terima kasih kepada penyokong-penyokong yang datang ke sini sebelum masuk semula ke dalam kereta dan terus menuju ke kawasan lobi di perkarangan Mahkamah Seksyen Butterworth ini. Dan seperti dimaklumkan, tadi saya maklumkan penyokong masih belum tiba lagi di kawasan perkarangan mahkamah. Dan ketika ini di belakang saya ketika ini
penyokong YB Lim Guan Eng sudah kelihatan dianggarkan dalam 40 ke 50 orang penyokong, lebih daripada semalam. Semalam dianggarkan dalam 20 ke 30 orang, dan mereka sebentar tadi ketika ketibaan Lim Guan Eng, mereka ada melaungkan berani kerana benar dan sebagainya sebagai tanda solidariti kepada bekas Ketua Menteri Pulau Pinang yang juga bekas Menteri Kewangan itu. Dan Fizi, jika dilihat dari kawalan keselamatan, sudah pastinya semalam Ketua Polis Daerah Seberang Perak Utara mengingatkan agar tidak ramai untuk berkumpul hari ini. Namun dari segi pihak media sendiri, sudah pastinya saya maklumkan tadi, makin berkurang berbanding semalam, dan difahamkan ianya berkemungkinan disebabkan kebenaran untuk masuk ke dalam kawasan perkarangan mahkamah itu sendiri, memandangkan hanya 4 orang dibenarkan masuk ke dalam kamar mahkamah untuk mendengar kes pertuduhan itu, manakala 4 lagi di kawasan lobi perkarangan mahkamah. Dan ianya pastinya akan menyukarkan pihak media pastinya untuk mendapatkan sebarang perincian lanjut. Namun ianya dikatakan bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ketika ini, Hafizi. Okey, saya ingin bertanya sekali lagi kepada Abdul Hadi. Pertuduhan berkaitan dengan YB Lim Guan Eng untuk yang ketiga kali belum didedahkan oleh SPRM, dan kertas pertuduhan juga masih lagi belum mahkamah keluarkan berkenaan perkara itu. Tetapi apakah cakap-cakap yang dinyatakan oleh pihak-pihak wartawan dan juga Abdul Hadi sendiri di sana untuk melihat kepada pertuduhan apa yang kemungkinan besar akan dikenakan kepada bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu juga? Okey, Fizi, cakap-cakap seperti yang saya katakan tadi, sudah pastinya perkara utama adalah mengenai kes pembelian hartanah di bawah nilai pasaran. Dan yang kedua adalah isteri kepada Lim Guan Eng, Betty Chiu, yang didakwa terlibat dalam kes AMLA yang juga melibatkan sebuah syarikat hartanah, dan juga yang terbaru yang kami terima, kes hari ini adalah sebuah kes baru, bukan kes-kes yang dinyatakan dalam dua kes yang saya cakapkan sebelum ini. Dan ianya pastinya akan kami bawakan secara terkini jika pihak SPRM sudah mengeluarkan, menangkan kami hari ini satu kru, iaitu saya akan berada membawakan perkembangan ini dari luar perkarangan mahkamah, manakala satu lagi pasukan dari Awani Pulau Pinang akan berada di dalam mahkamah untuk membawakan apa sahaja maklumat terutama pertuduhan yang akan dibacakan hari ini, Hafizi. Okey, baiklah. Terima kasih banyak Abdul Hadi, dan Abdul Hadi akan terus bawakan kepada kami lintas langsung daripada hadapan Mahkamah Seksyen Butterworth di Pulau Pinang untuk mengikuti rapat perkembangan kes yang melibatkan bekas Ketua Menteri Pulau Pinang dan juga bekas Menteri Kewangan itu sendiri. Dan kalau kita nak ingin melihat sendiri mengenai latar belakang projek terowong dasar laut Pulau Pinang ini, kos keseluruhannya adalah bernilai sebanyak 6.3 bilion ringgit yang dikenali sebagai PTDL, projek terowong dasar laut Pulau Pinang. Dan ia melibatkan beberapa pembinaan jalan raya utama, lebuh raya utama di Pulau Pinang, terowong, LRT dan juga monorail yang akan menghubungkan sekitar bahagian pulau dan juga tanah besar itu sendiri. Terowong itu akan menghubungkan pulau dan juga tanah besar. Dan kontraktor utama yang dianugerahkan kontrak tersebut ataupun projek tersebut adalah Consortium Zenith Construction. Dan difahamkan segala pembinaan mengenai projek terowong dasar laut itu adalah di bawah Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang PIP yang merangkumi pembinaan kemudahan pengangkutan awam, transit layaran ringan, LRT, 3 lebuh raya berkembar dan juga projek terowong dasar laut itu. Dan pelan itu membabitkan pembinaan 3 pulau buatan di selatan Pulau Pinang yang masing-masing berkeluasan 809 hektar, 526 hektar dan 324 hektar bagi tujuan perindustrian, perumahan serta komersial yang akan untuk membiayai kos PIP tersebut. Dan secara keseluruhannya adalah bernilai 46 bilion ringgit. Itu nilai keseluruhan merangkumi projek dan juga pembinaan lebuh raya tersebut. Dan kalau kita lihat perkembangan situasi kes pertuduhan ini, proses pembicaraannya sudah pasti akan melihat kepada pertuduhan dibacakan, kemudian tarikh sebutan semula kes akan dibuat. Kalau kita lihat pada hari Jumaat lepas, tarikh sebutan semula kes akan dibuat pada 9 September, manakala yang kedua dan juga yang ketiganya akan kami bawakan kepada anda. Dan kalau kita lihat berdasarkan visual yang anda saksikan sekarang, inilah di hadapan Mahkamah Seksyen Butterworth Pulau Pinang, yang mana kalau kita lihat kawalan kendiri yang dibuat oleh pihak polis untuk memastikan bahawa penyokong-penyokong sudah pastinya terdiri daripada penyokong DAP dan juga Pakatan Harapan itu
yang berkumpul di hadapan untuk memberikan sokongan ataupun solidariti, dan saya fahamkan terdapat laporan media juga yang menyatakan bahawa DAP sendiri telah menubuhkan sebuah tabung untuk memberikan sokongan yang akan mengumpulkan dana untuk membayar wang jaminan yang pada awalnya dikenakan kepada YB Linggo Ain sebanyak RM1 juta, yang RM500,000 telah pun dibayar pada hari pertuduhan itu pada hari Jumaat, dan selebihnya telah pun dijelaskan pada hari Isnin kalau tak salah saya. Dan dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada kes terowong dasar laut ini. Pada awalnya ketika mana Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih, kes tersebut dikatakan seakan-akan senyap, tetapi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPM telah pun menafikannya kerana kata Ketua Pusuruhjaya SPM sendiri, Datuk Seri Azam Baki, menyatakan bahawa kes itu sebenarnya tidak pernah ditutup. Malah kes berkaitan dengan terowong, kes berkaitan dengan penjualan hartanah di bawah harga pasaran, kedua-duanya masih lagi berjalan seperti biasa, dan sekiranya terdapat bukti ataupun leads baru, mereka akan teruskan dengan siasatan tersebut sebelum dibawakan kepada pihak pendakwaan. Dan hari ini sebenarnya bermula pada hari Jumaat lepas, terbuktilah bahawa kertas siasatan itu telah pun diserahkan kepada Pejabat Peguam Negara untuk dinilai, dan kemudiannya pertuduhan itu dilakukan kepada bekas Menteri Kewangan YB Linggo Ain itu sendiri. Dan kalau kita lihat perkembangan mengenai kes ini sangat menarik kerana apa? Kerana di sebelah pihak lagi, di barisan orang kata bukanlah YB, sebenarnya Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri kita, juga menghadapi pertuduhan yang sama dengan nilai rasuah yang dikatakan berbilion ringgit, tetapi itu semua masih lagi dalam proses pendakwaan, belum lagi dibuktikan bersalah. Jadi perkara yang sama juga sedang dihadapi oleh YB Linggo Ain, dan ketika mana proses pendakwaan ini berlaku, pertuduhan itu berlaku, banyak pihak yang menyatakan bahawa terdapat ketidakadilan dan sebagainya berlaku apabila melibatkan YB Linggo Ain, dan ini adalah yang dibincangkan oleh pihak netizen di laman media sosial dan sebagainya. Tapi apapun berkaitan dengan projek ini, seseorang itu masih lagi belum lagi dikatakan bersalah selagi mana bukti dan juga pertuduhan atau hukuman itu tidak jatuhkan di mahkamah, dan proses pembicaraannya akan berlangsung. Kita tidak mampu ataupun kita tidak boleh menilai berapa lama ia akan berlangsung, tapi kalau kita melihat rentetan daripada kes Datuk Seri Najib Tun Razak memakan masa selama 2 tahun sebelum hukuman itu dilakukan, tapi kes YB Linggo Ain ini pembicaraan masih lagi belum tentu berapa lama ia akan ambil masa, dan banyak lagi proses yang akan berlangsung selepas itu. Dan apapun, kalau kata kalah di Mahkamah Seksyen, Mahkamah Tinggi dan sebagainya, Mahkamah Rayuan adalah yang terakhir untuk rujuk. Okey, baiklah, dalam masa yang sama juga saya nak berbalik kepada Nailah yang telah pun menunggu lama untuk membawakan berita mengenai perniagaan. Ya, terima kasih Afizi merangkumkan ketiga-tiga kes pendakwaan yang dihadapi Lim Guan Eng sejak minggu lalu, dan mungkin sedikit berbeza dengan kes-kes yang dihadapi Datuk Seri Najib Tun Razak, sudah pun didapati bersalah, cuma ada lagi proses di Mahkamah Rayuan. Jadi kita akan terus ikuti perkembangannya bersama dengan Afizi dan juga Wakil Astrawani Abdul Hadi Awang di perkarangan Mahkamah Session Butterworth, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.